A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay. Untuk video yang pertama ni, kita akan discuss tentang tajuk action button dan hyperlink. Okay. Saya minta awak sebelum membuka untuk video ni semua ni, saya nak awak download dahulu PowerPoint yang ada dalam CDOS. Okay. Buka dalam CDOS, saya minta awak download lah file exercise 3.4 action button and hyperlink, kemudian exercise 3.5 animation dan 3.6 video ni. Okay. Okay. Untuk video yang pertama ni, saya akan discuss tentang exercise 3.4 action button sahaja dahulu dan hyperlink. Untuk video seterusnya, barulah kita masuk pada exercise 3.5. Okey, bila awak download exercise 3.4 PowerPoint ni, saya akan terangkan untuk latihan PowerPoint ni ada, pertama saya akan terangkan tentang action button. Kita akan letakkan dalam PowerPoint ini hyperlink dan juga transition antara page dengan page. Okay, page 1 dan 2 macam transition dia. Kemudian kita buat sedikit animation pada teks. Okay. Dan juga akan kita akan discuss tentang penggunaan master slide. Okay. Master slide maknanya kita adjust satu sahaja dalam slide ni, dia akan efek pada semuanya. Okay, slide ni tak perlu awak nak type semua, awak pakai slide yang ada, kemudian awak save atas nama awak lah, nanti kita hantar dalam CDOS. Okay, kalau kat sini nanti ada bahagian submission, dah siap nanti awak terus upload ke dalam exercise ni 3.4 ni. Okay. Okay, kembali pada slide. Slide ni ada 12 muka surat, 12 slide. Okay. Okay, slide ni 12. So ada bahagian ni, topik semua ni. Tak apalah, ini kontennya tak ada apa-apa pun. Just kita nak bincang bagaimanakah kita applykan action button pada slide tersebut. Okay, contoh-contoh action button. Okay. Pertama sekali saya terangkan tentang action button dan hyperlink lah. Apa maksud action button dan hyperlink ni? Dia adalah can be used to connect to another slide. Tujuan kita letak action button ataupun hyperlink. Action button ni on pada page ni lah, pada dokumen dalam page ni. Dia digunakan untuk menghubungkan dia dengan slide yang lain. Contohnya kita nak jump daripada page kedua ni kepada ikut topik, katakan about at work, accomplishment semua ni. Jadi kita tak naklah dia pergi go through satu-satu. Setengah orang dia nak terus baca kepada organisation yang pembenda. Okay. So dia akan terus kita klik apa ni button ni, maknanya kita benda yang gambar ni semua ni kita boleh bertindak sebagai button. Okay, boleh bertindak sebagai button. Kita klik dan terus pergi kepada topik-topik yang tertentu. Yes, topik-topik yang tertentu. Jadi mungkin orang nak tengok benda yang lebih cepat lah, aspek dan sebagainya. Okay, okay, kita tengok pertama dulu lah. Okay, kat mana yang katakan action button tu? Action button tu berada dekat dalam bahagian insert, okay, bahagian shape dan pada bahagian action button pada bahagian bawah sekali. Kalau perhatikan action button ni dia adalah macam simbol-simbol macam apa nama ni? Macam play button kan, forward atau next, back to begin, atau pada end, kemudian ada home. Okay, macam kita buat homepage kita tekan home dan sebagainya, information, nak klik video, audio dan sebagainya, semua action button. Okay. Tak kisahlah action button ni awak boleh gunakan sini ataupun boleh gunakan daripada internet, awak download sendiri action button. Okay. Contoh kalau action button daripada internet, buka pada Google, type saja action button. Action button. Okay. Banyak sini kita boleh download sendiri. Okay. Jadi macam ada sini. Okay.
Jadi tak semestinya boleh gunakan daripada PowerPoint sahaja. Kita boleh gunakan daripada mana-mana saja. Okey. Okay, tengok sekali lagi accommodation button ni ada beberapa contoh sini. Okay, ada contoh lagi. Okay, nampaklah sendiri kalau nampak dia punya ni. Okay, yang lain-lain ni semua bentuk lah, kan bentuk shape. Okay, saya nak tunjukkan bagaimana action button kita gunakan. Okay, contohnya kalau kita nak settingkan semua page tersebut, okay, semua page ni bila kita klik satu action, kita nak buat contoh home button. Home button maknanya dia akan pergi kepada page yang pertama atau kedua lah. Tapi biasanya pergi kedua lah sebab ini ada senarai kandungan. Okay. Untuk meletakkan ke semua action button tu secara teratur, serentak sama saja, kita gunakan master slide. Okay. Master slide ni dia akan adjust. Kita adjust sekali, dia akan effect pada semua page. Okay. Dekat mana? Kita pergi pada view. Pergi pada master slide di sini, slide master. Okey, tekan slide master. Okey. So sekarang ni contoh saya nak tukarkan color hijau ni. Okey, color hijau ni saya tukar. Okey, saya nak tukarkan kepada design mana? Sini saya tukar pada warna lain. Okay, mana dia efek ke semua sekali. Efek kepada semua sekali. Dan katakan saya close master view, dia akan ubah file asal kita, okay, kepada yang ni. Sebab itu kita ubah pakai master slide. Okay, kita Ctrl Z. Okay, saya tukar theme lain, contohnya theme yang ni, dia akan ubah keseluruhan semua sekali. Dan file yang asal yang kita tadi pun turut berubah. Okay, itu kegunaan slide master lah. Slide master. Okay, apa lagi yang ada sini? Okay, sekarang ni saya nak letak button home tadi tu. Button home, tak pada yang pertama. Okay, insert, shape, button home. Bawah sini, gambar rumah lah. Biasanya kita letak kat sini lah kan. Okay. Bila letak automatik, dia akan keluar action setting. Sekarang ni dia minta kita nak bertanya kita, apakah action yang kita hendak letak kalau mouse kita ni klik pada rumah ni. So kat sini ada dua bahagian lah. Satu dipanggil mouse click, satu lagi mouse over. Mouse click, bila kita klik pada ikon rumah ni, dia buat apa? Ataupun mouse over maknanya dia lalu atas saja. Okay. So kat sini dia panggil action to click, dia ada none. Kalau tak ada apa-apa saja nak letak gambar tu saja, so dia none lah. Kemudian hyperlink tu. So dia akan siapkan hyperlink tu, nak pergi mana? First slide, second slide dan sebagainya. Ataupun kita nak custom, mana kita nak locatekan slide yang tertentu. So tekan slide. Okey, yang inilah file asal tadi. So kita nak dia pergi pada bahagian topik. Pada bahagian ni maknanya inilah kita punya home. Yang first ni tak payah, ini tajuk. Okey, jadi sekarang ni bila kita letak semua page yang tertentu, maknanya kita letak pada semua page, dia akan pergi kepada page yang kedua macam ni. Tekan OK. Okey, tentu. Dan klik OK. Okay. So kat sini kalau perhatikan, okay, silap ni. Okay, dia pergi pada page ketiga. Okay, saya padam balik. Saya nak buat pada page yang pertama sepatutnya. Page yang pertama di sini. Okay, saya siapkan insert, shape, home. Saya set pertama, pergi pada slide nombor 2. Okay. Okay. So kalau nampak kat sini, semua pada home. Dia setting yang page pertama, dan ada home dan ada beberapa page yang tidak ada. Berapa yang tidak ada tu sebut, kita kena panggil hide background graphic. Contohnya pada page yang kedua macam ni. Tekan hide background graphic, so barulah keluar action button home tadi. Yang ni pun sama.
Hide button. Kemudian yang ni, okey. Mana lagi yang ni? Okey. Mana lagi? Okey. Belakang sekali ni. Belakang sekali tengok tak ada. So tekan hide graphic, background by graphic. So ini kena letak depan lah ni. Jadi kena letak send to back lah. Okey. Okey. Okey, bila kita close master view, automatic home kita ada pada semua page. Okey. Kita uji dia punya hyperlink dia. Contohnya page yang ni. Okey, saya klik pada button home, dia akan terus pergi pada topik yang kedua. Okey, bahagian topik yang kedua. Okey, yang ni lagi satu, pada bahagian sini kita tak boleh nak adjust. Kita tak boleh nak tukar, nak tarik dan sebagainya sebab dia dah lock. Dia hanya boleh dipindah pada bahagian slide master sahaja. Dia boleh pindah pada bahagian slide master sahaja. Okey, itu satu. Okey, kemudian saya nak tunjukkan hyperlink daripada menggunakan objek. Objek sekarang ni contoh macam ni kotak ni kita anggap sebagai button. Okey, kita sebagai button. Okey, yang pertama katakan saya nak bila orang lalu klik pada about at work ni dia akan pergi pada page yang tentulah, mana page kat sini adalah page yang keempat. Okey, biasa klik sini kemudian insert hyperlink. Okey, ataupun link. Ada caralah klik hyperlink macam ni boleh, ataupun kita klik tekan Ctrl K untuk shortcut key. Tekan Ctrl K ataupun pergi pada insert hyperlink. Okey. Okey, katakan yang pertama about at work ni tekan Ctrl K. Okey, kita place in this document. Tajuk apa tadi tekan about at work ni maknanya dia pergi pada about at works. Okey. Saya nak ini sendiri. Okey. Ctrl K. Okey. Okay, kita cuba uji dia punya ni. Okey. Yang lain-lain, okay, tekan yang ni, dia terus pergi pada page about at work. Okey, yang kedua accomplish. Tekan Ctrl K daripada accomplish. Organization. Saya semua dah setting ni. Okey, jadi kita dah uji, kita test satu-satu, pergi pada leave time, so dia akan pergi pada page leave time. Okey. Ini mudah aja ni. Okey, seterusnya kita nak buat transition antara page dan page. Okey, tak apa, saya habiskan dulu tentang hyperlink. Pergi pada bahagian belakang sekali bahagian resources. Okey, kat sini kalau tekan Ctrl K. Okey, dalam hyperlink ni dibagi beberapa option, ada 4 option. 4 option. Okey, 4 option sama ada action hyperlink tu kita nak buat apa. Yang pertama, existing file or web page. Maknanya bila kita klik satu action button ataupun highlight text ataupun image apa-apa, dia akan pergi kepada any file lah kat sini. Macam existing file, mana file-file yang ada dalam kita punya komputer ataupun pada laman web. So kita tekan sini, dekat laman web penuh, http www dan sebagainya. Ataupun yang kedua dibagi kat sini, okay, place in this document. Basically macam dalam tadi lah kita buat yang tadi, kotak apa macam button tadi tu, klik button pertama dia akan pergi yang mana, kedua dan sebagainya. Yang ketiga dia akan pergi kepada current create new document. Okay, dokumen. Dan yang keempat adalah untuk email address. Okay, email address siapa-siapa dia akan tulis lah. Okay.
Okay, sekarang ni kita tengok pada page yang belakang sekali, muka surat 12 ataupun resources. Okay, contoh kat sini, offline resources contact Wyland Glenn. Saya nak bila someone klik pada nama Wyland Glenn ni, Director of Human Resources, dia akan terus kepada email dia. Maknanya itu mesti pertanyaan lah. Okay. Highlight nama Wyland Glenn tersebut. Tekan Ctrl K. Tekan pada email address. Dan bila dia klik pada Wyland Glenn tersebut, dia akan pergi pada email dia. Contohlah Wyland Glenn @gmail.com. Okay. Subjek dia apa? Tanya siapa ni? Apalah. Nak tanya apa dah. Tentang free online learning. Okay. Online fee. Okay, online fee. Okay, tekan OK. So, bila kita publishkan dia, kita lalukan mouse kita kepada ni, so automatic dia akan keluar. Dia akan keluar kita punya setting email kita. Email apa kita pakai? Contoh email saya, email pakai online Outlook. Terus keluar automatic email Wyland Glenn Gmail contohnya, dan dia minta subjek. Mana terus type lah, tak perlu nak ni dan sebagainya. Itu kemudahan yang ada pada ni lah, hyperlink. Okey. Yang kedua, kita tengok macam mana penggunaan hyperlink dalam generic web. Contoh macam ni adalah yang kedua, usa.gov retirement resources. Okay. Highlightkan dia. Kita nak bila orang klik pada perkataan ini ataupun ayat ini, dia terus pergi kepada laman web yang tentang usa.gov retirement resources. Okay. Contoh saya copy dulu begini. Saya nak cari dia punya laman web, pergi pada Chrome, baru pastekan dia. So, okay, yang inilah anggap yang ni dia kan. Di sini, saya copy dia punya laman web. Dia punya page kat sini, saya copykan laman web dia, Ctrl C, pergi pada PowerPoint balik. Okay, perkataan ini bila kita klik, dia akan pergi pada laman web tadi. Tekan Ctrl K, pergi pada existing file or web page, pada address tadi, pastekan laman web yang kita jumpa tadi, tekan OK. Okay, dan kita cubalah. Bila orang klik pada usa.gov retirement resources, so dia akan keluar laman web tadi. Okay, dan inilah contoh. Okay. 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 Yang ketiga ni sepatutnya awak kena buat kita klikkan perkataan ini, dia akan link dengan dokumen di dalam. Tapi untuk penghantaran, saya tunjuk contoh lah. Okay, klik Ctrl K. Saya nak dia refer kepada mini project yang ni lah. Okay, tetapi untuk penghantaran nanti, okay, saya beritahu siap lah. Okay, contoh macam ni. Okay, kita klik. Dia akan refer pada file yang ada dalam komputer kita. Okay, ada masalah tak benda ni? Ada masalah sekiranya kalau awak copy file Word sahaja, file PowerPoint sahaja ke dalam, bawa ke mana-mana. Kalau awak tak bawa file ni sekali, dia akan macam panggil broken link lah. Maknanya link tu tak wujud. Pasal dia refer kepada file tu sendiri. So kalau nak bawa ke mana-mana, pastikan file-file sampingan, contoh macam yang bawah saya buat tadi ni, perlu dibawa bersama ataupun disimpan dalam satu folder yang bersama. Awak tak boleh buat asing-asing lah. Maknanya sebab apa, kalau macam yang dua ni tadi tak apa. Sebab ini kita setting pakai online. Okay, kalau tak ada internet memang tak boleh buka lah yang address ni dengan website ni. Tapi kalau macam ni, kalau nak selamat, kita linkkan dengan folder kita, file kita yang berada dalam OneDrive ataupun dalam Google Drive. Dan pastikan
file yang dilinkkan daripada OneDrive ataupun Google Drive, dia tak restrict. Maknanya dia boleh open oleh sesiapa saja kalau file itu tak penting kan. Kalau untuk awak design tak apalah, tapi kalau untuk bagi pada orang lain, make sure file tersebut kita tak restrictkan kepada awak sajalah. Awak kena openkan file tu. Okay. Okay. Itu saja hyperlink. Kemudian kita tengok tentang transition antara page dengan page. Transition dengan page ni mudah je lah. Okay, okay, sekarang ni saya tunjukkan contoh bagaimana kita letak transition dulu. Okay, klik page kedua, 3, 4, just sama sajalah. Jadi kalau yang profesional dia macam ni je, dia tak payah nak apa ni, masukkan apa ni page tu berbunga-bunga dan sebagainya. Okay, bergolek dan sebagainya dah. Okay, tapi kalau saya tunjuk contoh lah macam mana kita nak buat transition, klik pada transition. So kat sini adalah beberapa pilihan. Bukan sini aja, dia ada bawah lagi, tekan yang di bawah ni, so ada banyak lah. So subtle, exciting, kita guna yang mana lah. Contoh peel off. Okay, contoh peel off, yang ni boleh, plain boleh, origami. Okay, yang ni kalau macam ni gambar tak sesuai lah kan untuk ni, dissolve. Okay, dan segala transition ni kita boleh setting duration dia ataupun masa animation tu berapa lama ataupun sekejap. Okey, jangan terlalu lama sangatlah. Dibuskan dia sekejap saja. Ambil yang kalau macam ni pun biasa okey, tak perlu yang tengoklah awak punya kegunaan. Kalau macam untuk kanak-kanak gunakan yang sesuai lah. Kalau untuk corporate tak perlu. Okey. Dan satu lagi, okay, contoh duration yang ni kan kita boleh settingkan lagi lama sikit kalau kita nampak menarik ke 3 saat. Okay, contoh. Okay, kita kasi ambil lebih sikit. Okay, semakin lama dia makin lama lah dia punya tu. Okay, yang menariknya bila kita setting satu, kita boleh apply pada semua page. Katakan kita ambil yang sesuai lah, mana yang sesuai. Contohnya ni. So saya boleh apply kan kepada ke semua page dengan tekan pada apply to all. Okay, apply to all. Okay, apply to all. Okay, kalau saya buat satu saja page, orang nampak ada bintang kat luar nombor 1 di sini. Hujung penjuru pada sini ada bintang nombor 1 di sini. So bintang ni adalah maknanya ada transition pada page pertama. Yang kedua, ketiga, keempat semua tak ada. Okay, buktikan. Tekan page kedua, ketiga, keempat semua sama. Jadi katakan saya dah sesuai lah benda yang transition ni pada semua. So saya tekan apply to all. Apply to all, awak nampak bintang ni semua page ada bintang. Maknanya semua page dah ada transition dia sendiri. Tekan. Okay, page yang kedua. Page yang ketiga. Dan yang seterusnya lah sampai ke habis. Okay, so kita boleh buat. Dan antara page dengan page kita boleh setting ada dua lah. Satu mouse click ataupun pada keyboard kita tekan arrow key up and down lah. Ataupun kita boleh gunakan pemasa timer di sini. Tekan awak tak nak ni, awak tak nak gangguan kena klik. Okay, klik pada after on quest ni kanan kita boleh setting pada 2 saat. Contoh okay, ataupun 2 saat ataupun 1.5 lah, jangan lama sangat. 1 minit 30 saat. Okay, sampai yang ni dia automatic lah. Saya tak klik. Okay. Dan masih konsisten lah. Okay. Okay. Lagi. Okay. Dan kita boleh letakkan sound. Okay. Kita letakkan sound pada page ni. Page ni lah nak pasang lagu. Sesuai kan. Okay. Kita pasang lagu. Mudah saja. Insert
audio. Okay. Okay, audio kita ada pilihan sama ada online audio, audio on my PC ataupun record audio. Contohnya, tapi aku tak dengar kat sini. Dan dia akan keluar macam ni. Jadi kita boleh pasang lagu. Dan ada setting untuk lagu. Kita boleh pilih, kita boleh stream audio. Maknanya kita boleh ambil part yang tertentu saja. Radio lagu ni ada 5 minit 48 saat. So kita boleh tekan pada stream audio. Stream ni kita potong, kita nak bahagian tertentu sama ada nak bahagian belakang saja ataupun pada bahagian tengah-tengah. Okey, gerakkan marker hijau dan merah ni untuk tikkan kawasan mana yang kita nak pilih. Okey, mana pilih. Okey, katakan kita setting slide kita ni dalam 12 slide ni dia ada masa 2 minit 40 saat. So awak setting dah masa dia sebagai 2 minit 40 saat. Okey, 2 minit 40 saat supaya dia ngam-ngam, tak lebih dan tak kurang. Okay, klik kat sini ya, 2 minit 40 saat. Okay, klik pada sini 2 minit per saat. So dia akan ambil lagu yang pertama ni. Okay. Kemudian lagi ada sini kita lagu tu kita boleh pilih sama ada dia start pada automatically ataupun bila kita start klik. Okay, kemudian kita letak automatic lah, kalau kita start saja presentation, lagu tu pun terus start. Okay, dan jangan lupa kita klik play across slide. Okay, play across slide. Tujuan tak apa. Tujuan ni ialah bila kita play, maknanya satu lagu katakan 2 minit 40 saat tadi, dia akan continuous. Kalau macam pada page 1 tadi, dia akan sentiasa bermain lagu tu sampai habis. Jangan kata masuk page kedua, lagu tu terus berhenti. Kalau awak klik benda ni, kalau awak tak klik benda ni, maknanya bila masuk ke page kedua, lagu tu akan berhenti. Berhenti, maknanya ketiga berhenti, keempat ada lagu lah. So, kecuali lah pada page yang kelima, kita nak lagu lain. Tu boleh dapat setting yang betul tu, maknanya sampai ke berapa. Dan sekiranya lagu itu pendek, okay, tapi slide awak ni panjang lagi, kita tekan loop until stop. Maknanya dia akan loop, tahu kan, dia akan sentiasa main lagu tu sampailah the end of the slide kita lah, sampai habis lah. Okay. Dan satu lagi, kita jangan lupa tekan hide during show, maknanya benda dia akan di hide kan, kita tak tunjuk depan ni. Okay, play in background dan sebagainya. Okay, kat mana tadi? Okay, ini audio. Okay, nak masukkan video. Saya dah ada pada tajam. Okay, kita tinggalkan contoh slide kosong kat sini. Ctrl N untuk tambah satu slide. Kita nak masukkan video, insert video. So video ada dua, satu online video dan satu lagi audio on my PC lah. So online video ni kita boleh copy katakan video daripada YouTube. Contoh saya buat. Okay, aku ambil dan inilah DJI Mini tu. Okay, copy email address dia punya ni. Link dia. Ini susah sangat terbuka. Okay, letak kat sini. Copy YouTube ataupun file ni. Tanya. Okay, saya letak DJI Mini 2. Okay, seharusnya dia akan keluarlah video-video yang dikaitkan dengan topik benda ni, tapi agak slow internet ni. Kita baliklah. Okay, apa saya ambil. Okay, copy ambil edit. Okay, saya insert video. Saya ambil video yang ada dalam PC lah. Video yang PC. Okay.
KL Gangster. Lebih panjang lah. Okay, KL Gangster. Ya, sama. Ya, dia agak lama nak loading. Okay, tunggu kejap. Saya ambil video yang pendek sikit senang. Okay, ambil video. Okay, ni videonya. So, video ni pun ada setting dia untuk playback. Sama ada kita boleh trim video ni. Okay. Kita nak ambil gambar kuda ikut, okay, tak payah panjang. Terus sini saja. Okay. Lepas tu dia play full screen contoh dia. Okay. Kemudian kita loop sampai stop lah. Okay. Kita tengok dia punya ni. Okay. Dia akan keluar player tadi. Dia akan tekan play. Dan dia automatic full screen. Okay. Video ni ada audio lah. Okay. Nanti awak cuba dia boleh keluarkan audio dia. So dia akan, video ni panjang kan ada gambar haiwan lain. Tapi saya dah trimkan dia sampai gambar kuda dengan gambar burung aja. Dan dia loop lagi. Sampailah saya tekan next punya ni lah. Okay. Tu bahagian apa tadi? Transition. Okay, kita tengok bahagian animation untuk bahagian tertentu. Okay. Bahagian animation. Okay, animation untuk teks. Okay, kita pergi pada page yang keempat. Okay, kat sini ada tiga ayat. So sekarang ni macam mana ayat yang di sini akan masuk. Okay, kalau ikutkan kalau ikutkan dia akan keluar macam ni saja. Okay. Tapi kita nak dia ada macam animation lah untuk bila masuk dalam kita punya bahagian stage ni. Okay. Saya akan highlightkan perkataan yang pertama, ayat pertama, pergi pada bahagian animation. Okay, kita nak dia masuk, flow in. Nampak tu? Okay, flow in. Yang kedua ni pun flow in juga. Contoh yang ketiga ni, tiga ni pun flow in. Yang keempat, dia flow in. Okay, saya nak contoh. Tekan mouse. Pasal saya tak setting animation tadi sebagai automatic kan. Kita tekan mouse. Nampak daripada bawah. Nampak ya? So berbeza yang tadi, bila kita klik, dia akan keluar serentak 3 ayat ni. Tapi yang ni, dia akan keluar satu-satu. Ni contoh macam kita nak bagi presentation lah. Bila kita cakap, okay, tekan next, keluar satu-satu. Jadi orang akan sentiasa tunggu point kita. Yang point kita nak cakap. Okay, bila orang nampak sini ada 1, 2, 3, 4 ada nombor tepi ayat ni. Kita nampak, kita nak tengok bagaimana dia punya, kita nak setting satu-satu macam mana. Bila kita ni dia akan keluar bahagian tepi ni, orang tengok kepada animation pane. Okay, animation pane ini dah dia punya section dia. Okay, yang pertama keluar ni, kedua ni, 3, 4. Kita boleh tukar in order lah, kita nak tengok mana. Contohnya print TV ni saya nak dia first kali keluar. Saya letak atas. Okay. Contoh kita tengok. Kan. Nampak dia keluar. Yang last kali tu sebagai saya setting yang pertama kan. Pertama perlu ikut contoh. Okay. Ini boleh kita boleh susun lah dia ni. In order dia ni. Bawah balik lah. Okay. Macam tu. So, yang bahagian hijau ni ialah duration dia. Duration animation tersebut. Okay, contohnya yang pertama ni, kita boleh tukarkan dia. Kita boleh tukar timing. Okay, timing dia, kita 1 saat terlalu cepat. Kita katakan letak slow 3 saat. Okay.
Kalau tak slow sangat pun terus dah tak best juga kan. Terus medium lah, dua sangat. Okey, laju sangat pun tak jaga, kita ambil yang sederhana sebagainya. So apa lagi bila kita setting kat sini, yang ni pun kita boleh samakan 2 saat. Jadi kalau malas nak type, jadi kita tarik je, drag aja, bagi dia sama 2 saat semua. Semua dah sama. Tengok apa lagi yang ada. Dia boleh letak start on click, start with previous, maknanya bila dia automatic lah, maknanya tukar page ni dia akan terus masuk benda tu. Kemudian start after previous, sama kat ni. Effect option, sama ada benda tu keluar, kita boleh letakkan sound dia. Pilihlah applause ni bunyi orang tepuk tangan. Bunyi arrow, boom ke, breeze ke. So kalau presentation yang serius, tak perlu kita nak letak sound effect yang ni lah. Kamera ni bunyi kecil, catch digital dan sebagainya. So drum roll, so tak payah letak. Tengoklah yang sesuai kan dengan keadaan. Okay, ada after animation, kita buat down dim, hide attenuation, dan sebagainya. Jadi biasanya kita letak down dim, kita tak biarkan je. Okay, animation text by word atau by letter. Okay, saya letak one add-ons semua. Okay, timing, seperti tadi lah, kita buat on click ke, with previous dan sebagainya. Duration dibagi 5 option kat sini, sama ada daripada very fast iaitu 0.5 seconds to very slow to 5 seconds. Okay, dia nak repeat ke apa ke. Okay, tak payah repeat lah. Okay. Okay, tugas awak ialah tadi saya terangkan tentang slide master tadi. Sekejap saya tunjukkan. Saya terangkan tadi tentang hide background grafik. Kalau macam kita nak, kita settingkan semua page ni kepada hide background grafik supaya home button kita tadi jumpa, nampak balik kepada yang tadi. Tidak ada certain dia akan berada di belakang. Okay, di belakang page. Okay. Dari situ saja untuk yang pertama ni. Saya dah ajar tentang action button. Okay, action button saya nak awak bubuh, awak download nanti, awak bubuh apa di action button home pada setiap page. Kemudian itu lagi cukup yang next ni tak payahlah. Okay, next tak payah. Tunjukkan awak tahu guna dan ubah kedudukan home button ni dalam slide master lah. Kalau nanti awak hantar, saya boleh klik dekat file ni, slide master ni, benda ni, maknanya awak tak buat perubahan pada slide master. Action button, okay, dan bubuh dalam slide master. Kemudian apa lagi? Hyperlink, okay, hyperlink tadi buat dekat ni lah. Action button macam action mark ni, kita settingkan dia pada page yang topik ni. Ini adalah kita punya home. Kemudian setiap every one of the button ni dia pergi kepada page-page yang tertentu. Settingan tu. Kemudian lagi pada bahagian ni create lah email pada Wayland Glenier itu, setting pada email. Dan nanti saya nak klik tu, adakah awak punya klik tu pergi pada email. Kalau tak pergi, maknanya tak betul lah. Kemudian pergi pada laman web dia, maknanya highlight benda ni. Kita klik pada perkataan ini, usa.gov.resources ni, dia akan pergi kepada laman web yang berkaitan. Dan yang ketiga, ini pada file. File ni tak perlulah. Jadi takut nanti awak hantar single file PowerPoint saja, tak perlu hantar semua. Okay, dan tambah satu video dia. Video yang ringan, video yang dah ada dalam Word, dalam Office. Okay, gambar kuda tu cukup. Tak payah besar-besarkan. Okay, itu saja. Okay, kalau cuba tidak. Okay, yang tadi action tadi kan, animation tu kita juga boleh buat pada objek. Okay, contoh macam ni ya. Okay, yang ni, saya select sekali yang ni.
Okay, pergi pada animation. Okay, ni kena buat semua. Ini kena ungroup balik semua. Ini kena ungroup balik. Okay. Ni kena ungroup sekali lagi. Ungroup. Okay, okay. Kena ungroup dahulu semua, barulah boleh buat animation untuk setiap satu ni. Okay. Okay, yang ni pun sama. Tekan split. Yang ni pun sama. Random. Okay, buat untuk latihan. Buat pada kecoh P12 untuk hyperlink. Yang ni kena buat satu-satu. Saya nak tengok dan ni. Dan button pertama tadi tu, okay, ni untuk pergi pada page, pergi pada home page. Slide ni, home slide kat mana. Kemudian yang ni awak buat action pada setiap apa ni content dia ni. Okay. Action maknanya dia akan keluar masuk. Pilih yang terbaik. Okay. Masukkan lagu untuk background semua. Okay. Okay, itu saja untuk latihan 3.4. Okay, itu saja. Selesai buat, awak savekan atas nama awak, file ni, SSL ni, kemudian hantar dalam CDOS. Okay, itu sahaja untuk video. Itu saja untuk video 3.4. Okay, kita jumpa untuk video 3.5. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi.